Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Pertama, Nur Anis binti Azhari, KBJ 2215100306. Kedua, Nur Aida Iliani binti Muhammad Aidil, KBJ 2215100257. Ketiga, Suzana binti Ibrahim, KBJ 2215100293. Objektif pembelajaran yang pertama, menyatakan definisi cancellering. Yang kedua, menyatakan patofisiologi cancellering. Yang ketiga, menyatakan etiologi cancellering. Dan yang keempat, menyatakan manifestasi klinikal cancellering. Yang kelima, menyelarakan penyiasatan ujian diagnostik cancellering. Yang keenam, menyatakan pengurusan medikal dan pengurusan surgical cancellering. Dan yang terakhir sekali, pelajar dapat terangkan 4 nursing diagnosis yang utama berserta dengan intervensi. Definisi cancellering. Cancellering ialah penyakit di mana malignant sel iaitu kanser terbentuk dalam tisu lereng. Seterusnya, patofisiologi. Sel-sel kanser akan membahagi dan akan membentuk satu ketulan mas atau tumor. Pembiakan melalui blood vessel, limfa node, metasis, sel-sel kanser yang tidak terkawal akan menyerang tisu dan kawasan lereng. Seterusnya, etiologi cancellering ataupun punca cancellering. Yang pertama ialah merokok, yang kedua pengambilan alkohol yang tidak terkawal, yang ketiga jantina iaitu lelaki lebih cenderung untuk mendapat cancellering berbanding wanita. Kekurangan vitamin A dan E juga antara punca cancellering. Yang seterusnya, pendedahan kepada debu dan juga pernah terdedah kepada radiasi. Manifestasi klinikal: leukoplakia, white patches, pre-cancer; erythroplakia, red velvety patches, peringkat lewat kanser. Seterusnya, hoarseness, iaitu perubahan suara. Stridor melibatkan kawasan subglottis, menyebabkan kesekatan pada salur pernafasan. Pembesaran nodus limfa di leher dan cervical, iaitu kanser supraglottis. Tumor di bahagian supraglottis dan subglottis ialah tanda-tanda lewat kanser. Assalamualaikum, saya Suzana binti Ibrahim akan meneruskan perbatangan ini. Ujian diagnostik bagi kanser lereng ialah ujian MRI yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio untuk melihat bahagian imej tubuh secara terperinci. Ianya untuk mengesan kanser dengan lebih cepat. Ujian diagnostik yang kedua adalah chest X-ray. Ujian ini akan mengesan maklumat awal untuk mengesan sel kanser yang merebak ke paru-paru. Selain itu, PET scan atau dikenali sebagai positron emission tomography. Ujian PET scan ini dilakukan untuk mengetahui lokasi metastasis dan mengenal pasti jenis rawatan. Prosedur yang seterusnya adalah laryngoskopi, di mana ianya menggunakan tiub nipis yang dipanggil endoskop untuk memeriksa lereng. Selain daripada itu, prosedur biopsi juga perlu dilakukan bertujuan untuk mengambil secebis tisu mes dan dihantar ke makmal untuk mengetahui sel benign atau malignant. Seterusnya adalah prosedur bone scan. Bone scan adalah alat yang digunakan untuk melihat sama ada kanser telah merebak ke tulang atau tidak. Seterusnya adalah pengurusan rawatan. Rawatan kanser lereng terbahagi kepada dua, iaitu rawatan medikal dan rawatan surgical. Saya akan membentangkan rawatan medikal terlebih dahulu. Yang pertama adalah rawatan radiation terapi. Prosedur ini adalah pancaran sinaran tenaga tinggi yang dihantar untuk menghentikan kanser daripada membesar dan sel kanser daripada membahagi. Yang kedua adalah rawatan kemoterapi. Kemoterapi adalah rawatan perubatan yang menggunakan ubat untuk membunuh atau melambatkan pertumbuhan sel kanser. Tetapi, rawatan ini juga dapat menyebabkan kesampingan semasa rawatan. Rawatan medikal yang ketiga adalah imunoterapi, iaitu rawatan yang menggunakan sistem imun dan pertahanan semula jadi badan untuk membantu melawan kanser, dan rawatan ini juga dipanggil sebagai terapi biologi. Yang terakhir adalah surgery. Untuk kanser lereng awal, pembedahan boleh membuang tumor sambil memelihara lereng dan berkeupayaan untuk bercakap dan menelan. Untuk kanser lanjutan, pakar bedah akan melakukan laryngectomy atau membuang keseluruhan lereng. Rawatan bagi rawatan surgical pula adalah prosedur coronectomy, iaitu mengeluarkan sebahagian atau semua pita suara dan biasanya melalui mulut. Rawatan yang kedua adalah supraglottic laryngectomy, iaitu mengeluarkan supraglottis sama ada melalui leher ataupun daripada mulut.
Yang seterusnya adalah vertical hemilaryngectomy, iaitu mengeluarkan separuh laring dan boleh mengekalkan suara. Rawatan yang keempat adalah partial laryngectomy, iaitu mengeluarkan sebahagian daripada laring supaya keupayaan bercakap boleh dikekalkan. Yang seterusnya adalah rawatan total laryngectomy, iaitu mengeluarkan keseluruhan laring melalui leher. Yang keenam adalah rawatan thyroidectomy, iaitu mengeluarkan semua atau sebahagian daripada kelenjar thyroid. Rawatan surgical yang terakhir adalah pembedahan laser, iaitu membuang tumor dalam prosedur tanpa darah menggunakan pancangan laser. Preoperatif bermula selepas keputusan untuk menjalani pembedahan sehingga pesakit dibawa ke Dewan Bedah. Antara rutin preoperatif adalah mendapatkan konsen. Konsen diambil sebelum melakukan pembedahan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pasien. Yang seterusnya adalah NBM, iaitu Nail by Mouth, iaitu pesakit diarahkan berpuasa selama 6 hingga 8 jam untuk mengelakkan daripada berlakunya aspiration pneumonia. Yang ketiga adalah pre-medication, iaitu memberikan ubat mendazolan yang digunakan untuk anestesia dan untuk mengurangkan kebimbangan dan memberikan rasa mengantuk. Yang keempat adalah bowel prep untuk kosongkan usus. Ianya dilakukan untuk pemeriksaan barium edema untuk mengkaji usus besar dan bertujuan untuk mengelakkan contamination dan kecederaan pada usus. Yang kelima adalah chest X-ray film, membawa pesakit untuk membuat pemeriksaan ke atas dada pesakit untuk melihat organ-organ dalam bahagian dada. Yang keenam adalah ujian diagnostik, pengambilan ujian darah seperti FBC, BUSE dan GSM, dan melakukan ujian diagnostik seperti X-ray dada dan ECG. Yang ketujuh adalah folder atau BHT pesakit dan all notes. Yang seterusnya adalah tanggalkan gigi palsu dan contact lens, ianya untuk mengelakkan daripada berlakunya komplikasi semasa pembedahan. Yang kesembilan adalah pakaikan OT gown, tag dan cap bertujuan untuk melindungi pesakit semasa pembedahan. Dan seterusnya adalah pemerhatian tanda-tanda vital untuk memastikan keadaan pesakit dan boleh menjalani pembedahan. Ianya dilakukan secara rutin setiap 4 jam semasa pesakit berada dalam ward sebelum dibedah. Beri sokongan emosi kepada pesakit, ianya untuk mengurangkan kebimbangan pesakit. Dan yang terakhir adalah ajar pesakit melakukan senaman pernafasan dalam dengan menggunakan insentif spirometer untuk mengelakkan komplikasi post-operative hypostatic pneumonia. Post-operatif yang pertama, monitor vital sign, iaitu monitor keadaan pesakit seperti tekanan darah, suhu, pernafasan warna kulit, paras kesedaran, orientasi pada keadaan. Yang kedua, monitor SpO2, respiration rate dan juga BP. Yang ketiga, posisi supine untuk mengelak berlakunya aspiration pneumonia jika pesakit muntah. Pesakit juga boleh diposisikan secara semi-fowler bertujuan untuk memudahkan pengembangan paru-paru serta melancarkan drainage jika pesakit mempunyai chest tube. Yang keempat, pengurusan arterial line untuk monitor ABG, serum electrolyte, FBC dan juga artery pressure. Yang kelima, CVP monitoring untuk menilai fungsi right ventricular dan status tercair. Yang keenam, monitor tanda pendarahan. Yang ketujuh, keep NBM sehingga pesakit dibenarkan makan oleh doktor. Yang kelapan, monitor IVD terapi mengikut rejim. Yang kesembilan, airway. Kekalkan saluran pernafasan yang terbuka, pattern dengan cara yang pertama, perhatikan corak pernafasan. Yang kedua, sedutan kahak ILU jika sekresi berlebihan. Dan yang ketiga, beri terapi oksigen jika perlu. Dan yang terakhir sekali, keselamatan, iaitu letakkan pesakit di katil yang mempunyai side rail, temani pesakit sehingga sedar dan juga lakukan pemerhatian dengan kerap bertujuan untuk elak kecederaan. Seterusnya, intervensi kejururawatan. Gangguan kelawasan salur pernafasan berkaitan dengan proses penyakit. Objektif, pesakit dapat bernafas pada kadar normal iaitu 12 hingga 24 kadar pernafasan per minit dalam tempoh 1 hingga 2 hari selepas rawatan dimulakan. Intervensi kejururawatan. 1. Lakukan pemerhatian tanda vital termasuk pernafasan dari segi kadar irama dan kedalaman. 2. Posisikan pesakit dalam kedudukan yang sesuai seperti semi-fowler atau high-fowler untuk membantu kelawasan salur pernafasan dan pengembangan dada. Galakkan pesakit melakukan senaman pernafasan dalam dan batuk untuk mengeluarkan sekresi dengan lebih mudah.
Gunakan insenatif spirometer jika perlu. 4. Galakkan pengambilan cecair mencukupi untuk mencairkan dan memudahkan pengeluaran sekresi. 5. Berikan ubatan bronchodilator melalui nebulizer atau oral mengikut arahan doktor untuk dilatasi, dilat salur pernafasan. Intervensi ke jururawatan kedua. Gangguan komunikasi berkaitan dengan suara serak atau hilang suara. Objektif, pesakit dapat berkomunikasi dengan berkesan dan selesa. Intervensi ke jururawatan seterusnya. 1. Asas kemampuan pesakit sama ada pesakit dapat membaca atau menulis supaya dapat merancang tindakan yang bersesuaian. 2. Sediakan callback sekiranya pesakit sedar atau respon dengan segera setiap kali diperlukan. 3. Cadangkan penggunaan speaking tube kecil, Coolflex tube, speaking valve, speaking tracheostomy tube untuk membolehkan pesakit bercakap. Seterusnya, 4. Berikan sokongan emosi kepada pesakit untuk meningkatkan keyakinan pesakit untuk berkomunikasi. 5. Berikan ubatan bronchodilator atas arahan doktor untuk mencairkan sekresi dan melepaskan otot licin salur pernafasan. Intervensi ke jururawatan ketiga. Kesakitan berkaitan dengan proses penyakit dibuktikan dengan aduan pesakit. Objektif, kesakitan pesakit akan dapat dikurangkan ke tahap yang optimal. Asas tahap kesakitan pesakit menggunakan PENSCO untuk tindakan perawatan selanjutnya. 2. Letakkan pesakit dalam posisi yang sesuai supaya pesakit selesa. 3. Periksa tanda vital untuk mengesan sebaran keabnormalan. 4. Lakukan terapi diversional, contohnya menonton TV, memberi buku bacaan, berbual dengan pesakit untuk mengalihkan perhatian pesakit terhadap kesakitan. 5. Berikan analgesik seperti yang diarahkan oleh doktor untuk mengurangkan kesakitan. Intervensi ke jururawatan terakhir. Risiko infeksi berkaitan dengan proses penyakit. Objektif, infeksi tidak akan berlaku. 1. Asas tahap kesakitan. Pesakit menggunakan PENSCO untuk tindakan perawatan selanjutnya. 2. Galakkan pesakit untuk berkumur dengan air garam untuk mengurangkan bakteria. 3. Beritahu pesakit elakkan mengkuat untuk mengelakkan pendarahan berlaku. 4. Galakkan pesakit untuk menjaga kebersihan mulut dengan kerap. 5. Berikan ubat mengikut arahan doktor seperti nystatin sirap untuk menggalakkan proses penyembuhan. Pendidikan kesihatan. 1. Dapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. 2. Tidak menggunakan tembakau seperti merokok. 3. Adakan ceramah tentang keburukan merokok. 4. Amalkan kehidupan yang sihat. 5. Galakkan pemakaian mask bagi yang berisiko untuk elak risiko dari mendapat kanser. Throat cancer is a general term that applies commonly to types of cancers, laryngeal cancers and pharyngeal cancers. Pharyngeal cancers are near esophagus and back of the tongue, while laryngeal cancers near voice box. Main symptoms of these cancers are throat pain, shortness of breath, persistent sore throat or cough, coughing up blood. Changes to the voice such as hoarseness, difficulties swallowing, feeling there is something stuck in the throat, lumps in the neck or throat and sudden unexplained weight loss. Laryngeal cancers represent 1/3 of head and neck cancers and may be a significant source of morbidity and mortality. They are most often diagnosed in patients with a significant smoking history. Early-stage disease is usually highly curable with either surgical or radiation monotherapy, often larynx preserving. The late-stage disease is associated with worse outcomes, warrants multimodal therapy, and is less likely to allow for the preservation of the larynx. Smoking is the most significant risk factor for cancers of the larynx, associated with an estimated 70% to 95% of all cases. An association with heavy alcohol consumption has also been characterized, though the independent effect of alcohol is not clear given that combined use with tobacco is noted in most cases. Marijuana smoking may play a role in younger patients. Other risk factors for laryngeal cancer and other throat cancers include the following: advanced age, diet low in green leafy vegetables, infection with HPV, diet rich in fats and salt-preserved meat. The mean age of patients is 65 years.
The vast majority of laryngeal cancers are well-differentiated squamous cell carcinoma. A minority of cases represent squamous cell variants. Patients are typically male with a history of current or past tobacco smoking. Hoarseness is often an early presenting symptom of glottic cancers due to vocal cord immobility or fixation, with pain with swallowing and referred ear pain indicating advanced disease. In contrast, pain with swallowing is the most common early symptom of supraglottic cancer, with hoarseness indicating advanced disease extending into the glottis. Nodal metastases present as fixed, firm, painless masses in the neck. Late symptoms across all subsites include weight loss, dysphagia, aspiration, and its sequelae, and airway compromise. The most crucial component of a physical examination is an invasive assessment of the primary lesion, including indirect laryngoscopy, mirror exam, and often fiber optic endoscopy. The most valuable diagnostic method are biopsy during direct laryngoscopy of the suspected primary lesion, and fine needle aspiration, FNA, of any suspected nodal disease. Late-stage, imaging of the primary lesion and draining lymph nodes is indicated, usually with contrast-enhanced CT of the neck. Treatment is surgical and radiation. Early-stage laryngeal cancers, stage 1 and 2, without lymph node metastases, are treated successfully with a single, locally directed treatment modality, whether local radiation therapy or surgery. Prior to any surgery, blood work is necessary that includes CBC, platelet count, liver and renal function, blood type, thyroid function, electrolytes, and albumin levels. Penutup, merokok dan minum alkohol adalah punca utama kanser lerin. Kanser ini boleh dirawat dan peluang untuk sembuh juga amat tinggi jika dirawat dari peringkat awal. Rawatan bagi kanser lerin juga kurang pada tahap awal jika dibandingkan dengan tahap yang lebih teruk, di mana pembedahan membuang keseluruhan peti suara diperlukan. Walau bagaimanapun, mencegah lebih baik dari mengubati.